Bukan setakat menahan lapar dan dahaga, sebaliknya semangat Ramadan perlu diraih dan dikongsi bersama. Di sebalik keterujaan memilih juadah untuk berbuka puasa, mereka yang kurang berkemampuan jangan dilupakan. Perinciannya dalam lintas langsung dari Kedah bersama rakan penyampai Nur Izzati Cik Ani. Silakan Izzati. 400 individu kurang berkemampuan terpilih jadi penerima sumbangan bakul kasih Ramadan Puspanita Kedah. Turut menerima bantuan keperluan asas itu masyarakat bukan Islam. Majlis Perngunian Sumbangan Bakul Kasih Ramadan disempurnakan Tunku Puan Mahkota Kedah, Cik Puan Nur Juli Arif di Alustar. Menurut Pengerusi Puspanita Negeri, Datin Sri Nur Hasni Ishak, penerima terpilih terdiri daripada anggota persatuan. Kali ini kita beri bukan saja kepada ahli-ahli yang beragama Islam, tapi kita turut memberi kepada ahli-ahli yang bukan beragama Islam yang susah lah kan. Okey, kita akan buat selection lah ya, di peringkat negeri, di peringkat daerah dan juga di peringkat jabatan lah. Okey, jadi kita adalah orang kata apa, kriteria tu mestilah ahli Puspanita Cawangan Negeri Kedah yang berdaftar dan juga susah lah kan. Kita tengoklah mungkin ada tanggungan yang ramai dan juga gaji yang agak rendah lah. Antara barangan diterima beras, gula, tepung, minyak masak dan susu tin. Bagi pelanggan, Bazar Ramadan jadi tarikan kerana menawarkan pelbagai jenis juadah menyelerakan. Bagi peniaga pula, ia boleh dianggap sebagai lubuk rezeki. Maka tidak hairan apabila ada yang bertukar profesion sementara kepada peniaga bazar sepanjang Ramadan. Ikuti laporan disediakan Firdaus Mokhtar. Seorang penerih getah berusia 50 tahun, Pawan Ibrahim, antara berniaga secara sambilan, khusus sepanjang Ramadan. Beliau menjual puyuh layong di Bazar Rakyat Hutan Kampung Pokok Sena. Puyuh layong atau salai antara makanan enak disukai ramai, khususnya untuk berbuka puasa. Persiapan berniaga dimulakan ibu tunggal dua anak ini seawal 8 pagi. Usai urusan persiapan, Pawan kemudian menempuh perjalanan sejauh 65 km untuk ke tempat berniaga. Biarpun letih, namun sambutan pelanggan yang memberangsangkan membuatkannya berbaloi. Alhamdulillah. Hari yang pertama tu 120 habis. Hari yang kedua tu dalam 150. Ya, hari yang ketiga tu dalam 130. Ini mungkin 128, mungkin tak tahulah. Ada rezeki habis tu habis, alhamdulillah lah. Menjabatlah supaya rezeki ni Allah yang bagi. Allah yang mentakkan semua, panas ke hujan ke, kita wajib kena terima lah. Itu dia yang buat. Sekiranya diberi peluang, beliau berharap dapat berniaga sekali lagi di Bazar Ramadan tahun depan. Firdaus Mokhtar, RTM. Air nira nipah Kuala Sedakayan antara yang sering dicari untuk berbuka puasa. Namun tahukah anda teknik mengurut dan memukul diperlukan untuk proses pengambilan air nira? Perkara itu disahkan pasangan suami isteri Ismail Saleh dan Cik Udoman yang merupakan pengusaha nira nipah. Menurut mereka, mayang nipah perlu diketuk dan diurut sekurang-kurang sebulan sebelum pengambilan airnya. Mayang yang memiliki buah nipah akan dipotong dan titisan air nipah yang keluar akan ditadah sebelum disejukkan. Proses tersebut dilakukan 3 kali sehari. Kalau dia banyak ni, musim kemarau ni dia tak banyak macam lalulah. Kalau musim hujan tu, insya-Allah dia dapat banyak. Dia turun. Dia ayak penuh sini semua. Nera tu pun dia turun lah. Manyang ni dia tak basah. Ni duk kena buah ayak di kelopak dia tu kan, kita buah ayak. Tidak, dia kering. Dia kering tak ada nera. Selain pasangan Cik Udo dan Ismail, perusahaan nira nipah turut dijalankan penduduk kampung di kawasan rumah mereka. 50 bungkus air nipah dianggar dapat dihasilkan setiap hari. Selain penganjuran pelbagai program keagamaan, sebuah pusat komuniti Islam di Sungai Petani turut menyediakan juadah berbuka puasa dan bersahur setiap hari dan ia disediakan secara percuma.
Bubur lambuk sambal bilis padu antara menu utama disediakan Pusat Komuniti Islam itu. Turut disediakan bubur lambuk daging. Bubur lambuk yang legend di Madat, Masya Allah. Setiap tahun memang ternanti-nanti kawasan dia penduduk sekitaran Madat ni memang ternanti-nanti. So kita untuk tahun ni kita tambah lagi kuantiti. Kalau sebelum ni kita buat 1,000 pack, tahun ni kita buat 3,000 pack untuk bubur lambuk sahaja. Turut disediakan menu utama yang berlainan sepanjang Ramadan. Selain masjid yang dibuka 24 jam, pelbagai program turut disusun atur pusat dakwah berkenaan. Baik, dari segi ilmunya kita menekan terasi pendidikan sepanjang hayat daripada budak-budak sampai orang mati. Kita ada rumah warga emas, kita ada tahfiz, kita ada pusat untuk berkuda, memanah, berenang, yang semua diberikan secara percuma. Pusat itu juga disifatkan mesra musafir. Ia sedia menerima kedatangan 500 pas sebulan. Sekian berita dari Kedah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zati langsung dari Kedah. 8 saksi dipanggil membantu siasatan kes ugutan yang diterima Ibu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, saksi berkenaan terdiri daripada jiran dan kenalan mangsa. Setakat ini kita masih lagi menjalankan dan juga meneruskan siasatan bagi kita mengesan pelaku-pelaku yang membuat edaran istilah tersebut. Dan juga setakat ini kita pun telah memanggil beberapa saksi untuk diambil keterangan rakaman percakapan. Sementara itu mengenai dakwaan gangguan seksual di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh, siasatan kes tersebut masih diteruskan. Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan siasatan juga mendapat kerjasama baik pihak hospital. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan eksklusif at Perak FM sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-217 peringkat negeri Perak. Cubaan seluduk barang tidak berkastam berjaya digagalkan menerusi 4 serbuan berasingan kastam Perlis. Operasi turut menahan 4 suspek terbabit dalam kegiatan tersebut. Dalam operasi 28 Februari, lebih 600 periuk dan hampir 17,000 sudu berjenama dirampas melibatkan cukai RM15,000. 45,000 rokok pelbagai jenama berjumlah lebih RM9,000 libat cukai. Hampir RM21,000 dirampas pada 1 Mac. Sementara operasi 12 Mac pula, perampas barangan kosmetik gagal diikrar dengan cukai lebih RM2,000. Dan operasi terakhir pada 15 Mac pula, 5 kilogram dadah ganja dikesan bernilai lebih RM15,000. Orang ramai digesa untuk sama-sama membantu pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk membarangi jenayah penyeludupan, khususnya melibatkan rokok, minuman keras, mercun, dadah, kenderaan dan lain-lain lagi, serta dinasihatkan tidak membabitkan diri dengan aktiviti tersebut.